Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una وعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. اللهم يسر ولا تعسر، رب تمم بالخير. اللهم افتح علينا فتوح العارفين، وفقنا توفيق الصالحين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. Biar ni, tak apa. InsyaAllah kita sambung balik pengajian kitab Muqnil Muhtaj karangan Khatib Asy-Syirbini, syarah kepada kitab Minhajul Talibin karangan Imam Nawawi rahimahumallahu subhanahu wa ta'ala, wa nafa'ana Allahu bi'ulumihima fid darain, amin. Katanya kita masuk dalam perbahasan al-mustahadah al-mubtada'ah ghairul mumayyizah. Baik, kita baca cepat-cepat hak yang kita baca bareng supaya ia bersambung maklumat dengan apa hak yang kita nak baca hak baru ni. Thumma syara'a fil mustahadati tsaniyati wa hiya al-mubtada'atu ghairul mumayyizah. Kemudian musannif masuk dalam membincangkan berkenaan dengan mustahadah yang kedua, iaitu mustahadah yang kali pertama datang haid yang tidak dapat membezakan sifat darah. Lalu kata musannif faqal au kanat man jawaza damuha aktsarul haid, ataupun adalah perempuan yang darah dia melepasi sebanyak-banyak haid lebih daripada 15 hari. Mubtada'atan kali pertama datang haid, la mumayyizatan, dia tidak dapat membezakan sifat darah. Bi an ra'athu bi sifatin wahidah, dia melihat darah satu sifat, au ra'athu bi sifatin mukhtalifah, ataupun dia melihat darah mempunyai sifat-sifat yang berbeza. Lakin faqadat syarta tamyiz, tetapi tidak cukup syarat tamyiz min syurutiha as-sabiqah, daripada syarat-syarat tamyiz yang lepas, yang tiga tu. Katanya fa in lam ta'rif waqta ibtida'i damiha, maka jika dia tidak tahu waktu permulaan darahnya, faka mutahayyirah, maka dia seperti hukum perempuan mutahayyirah, wa sayati hukmuha, akan datang hukumnya. Tapi wa in arafathu, dan jika dia mengetahui waktu permulaan darah, fal azharu, pandangan al azhar, anna haidhaha yaumun wa lailah, haidnya adalah sehari semalam. Sehari semalam min awwalid dam, daripada permulaan darah, wa in kana dha'ifa, sekalipun darah saat itu lemah. Sebab dia li anna dhalika huwal mutayaqqan, kerana sehari semalam tu adalah hak yang diyakini, kerana sekurang-kurang haid adalah hal sehari semalam. Wa ma zada, dan apa hak yang lebih daripada sehari semalam tu, mashkukun fihi, diragui padanya. Pada yuhkamu bi annahu haid, maka tidak dihukumkan hak yang lebih daripada sehari semalam sebagai haid. Okey, selesai. Sambungan je lagi, wa tuhruha tis'un wa ishrun, dan sucinya adalah 29 hari. Suci dia 29 hari. Haid dia sehari semalam, suci 29 hari. Apa suci dia 29 hari? Tatimmat asy-syahr, untuk menyempurnakan sebulan. Okey, boleh faham? Untuk menyempurnakan sebulan, untuk mencukupkan sebulan. Betul tak? Tatimmat asy-syahr. Sebab dia liyatimad dauru 30, supaya sempurna oleh daur. Daur ni kitarang haid dan sucinya. Dia daur, maknanya daur kitarang haid dan sucinya. Supaya sempurna daur, maksudnya kitarang haid dan sucinya, 30 hari. Okey, boleh faham? Kerana nak sempurna, supaya sempurna daur dia sebanyak berapa hari? 30 hari. Mura'atan li ghalibihi, kerana mera'ikan bagi ghalibihi, kebiasaan ad-daur. Ghalibihi ghalibid daur, kebiasaan kitarang haid dan suci adalah dalam tempoh 30 hari. Okey, boleh faham? Kebiasaan daur, maksudnya haid dan suci, ia berlaku dalam tempoh 30 hari. Okey, boleh faham? Itu maksud
Benar? Mura'atan li ghalibihi li ghalibid daur. Walidha lam nuhayyidha al-ghalibah ihtiyatan lil ibadah. Dan kerana inilah kita tidak menghukumkan haidnya atau lam nuhayyidha, kita tidak menghukumkan haidnya perempuan tersebut al-ghalib, ghalib haid. Kita tidak kata 6 hari haid dia, 7 hari haid dia. Ihtiyatan lil ibadah, kerana ihtiyat mengambil ataupun berhati-hati dalam bab ibadat. Kerana mengambil langkah berjaga-jaga untuk ibadat dia. Yang dimaksud dengan ibadat di sini adalah sembahyang dan puasa. Dimaksud dengan ibadat di sini adalah sembahyang dan puasa. Okey, boleh faham tak tadi? Okey, tengok sekarang ni perempuan mubtadaah ghairu mumayyizah. Haid dia sehari semalam. Nampak? Haid dia sehari semalam. Suci dia 29 hari. Yang dimaksud dengan suci di sini adalah ketika mana darah saat itu keluar sehingga hari yang ke-30. Darah masih lagi keluar bersambung sehingga hari yang ke-30. Maka kira daripada hari yang kedua hingga hari yang ke-30 tu dikirakan suci. Darah yang berada dalam tempoh tersebut dinamakan sebagai darah istihadah. Okey, boleh? Boleh faham sebab dia dinamakan sebagai darah istihadah 29 hari kerana sehari semalam tu adalah benda hak yang diyakini haid. Sehari semalam tu diyakini haid. Manakala hak yang lebih daripada sehari semalam, hak tu adalah diragui. Jadi apabila diragui haid ataupun tidak, maka ia tidak dapat menggugurkan kewajipan sembahyang. Okey, boleh faham? Ia tidak dapat menggugurkan kewajipan sembahyang. Yang menggugurkan kewajipan sembahyang apabila yakin darah tersebut haid ataupun ada alamat yang zahir. Dipanggil ataupun ada alamat yang jelas bahawa darah tersebut adalah haid. Alamat yang jelas adalah tamyiz ataupun adat sebelum daripada ni. Itu dipanggil alamat yang jelas. Jelas tak? Baik. Ketika kita kata haid dia sehari semalam, suci dia 29 hari. Maka di sini ada persoalan. Kenapa kita tak kata suci dia 15 hari? Sebab sekurang-kurang suci berapa hari? Sekurang-kurang suci berapa hari? 15 hari. Jadi bermakna kita jadikan daur dia sebanyak 16 hari. Okey, boleh faham? Baik. Jadi kalau kita, berarti boleh kalau kita kata haid dia sehari semalam, 15 hari suci. Sebab kita melihat kepada sekurang-kurang suci adalah 15 hari. Kalau kita buat lagu tu, bermakna kita mengambil ihtiyat tentang darah dia. Okey, kita mengambil langkah ihtiyat bagi haid dia. Sebab kita bagi suci sekejap aja untuk jaga ataupun untuk mengambil berat tentang haid. Sekarang ni berlaku pertemuan di antara kita nak mengambil berat tentang haid ke ataupun mengambil berat tentang ibadat. Okey, boleh faham? Maka dalam masalah ni ulama mengambil ataupun mentarjih tentang ihtiyat lil ibadah. Okey, boleh faham? Jadi kalau contoh kalau misalnya 16 hari daur dia, jadi lebih banyak dia daripada dia buat ibadat, maksudnya lebih banyak lebih sedikit dia buat ibadat. Faham? Berbanding dengan kitaran haid dia sebanyak 30 hari. Faham tak lebih sikit ibadat dia? Sebab hari pertama kedua ibadat, kalau kita buat 16 hari kan. Hari pertama ibadat, hari ke 17 kena ibadat pula. Tak gitu? Hari ke 17 dah ibadat lagi tu. Hari ke 31 ibadat pula. Okey, boleh faham? Jelas tak? Jadi kalau kita ambil kitaran daur 16 hari dengan daur 30 hari, kita dapati daur 30 hari lebih banyak melakukan ibadat berbanding dengan daur 16 hari. Betul tak gitu? Maka atas dasar ihtiyatan lil ibadah, maka sebab itulah diambil daur dia sebanyak 30 hari. Dan daur 30 hari ini disokong oleh kebiasaan daur begitu. Okey, maksud dikuatkan atas dasar kebiasaan daur dia begitu. Kebiasaan daur
Maksudnya kitaran haid dan suci bagi perempuan ia berlaku dalam tempoh 30 hari. Okey, kebiasaan. Kebiasaan bukan berlaku dalam tempoh 16 hari. Okey jelah. Boleh faham tak? Itu maksud wa tuhruha tis'un wa ishrun tatimmat asy-syahr liyatimma ad-dawru 30 mura'atan li ghalibi. Kerana nak meraihkan. Bagi ghalibnya ghalib daur. Okey boleh faham? Nak meraihkan bagi ghalib daur. Bukan ghalib bulan. Ghalib dia ad-daur. Ghalib daur kitaran haid dia kebiasaan berlaku dalam tempoh berapa hari? 30 hari yang. Sebab itulah kita dapati ulama kata kata ghalib haid 7 hari ataupun 7 hari. Jadi apabila ghalib haid 6 hari 7 hari, maka ghalib suci 23 ataupun 24. Okey boleh faham? Jadi kalau haid dia sehari semalam, jadi suci dia 29 hari. Tu kira ghalib. Kerana melihat kepada daur kitaran yang ghalib begitu. Kitaran haid dan suci yang ghalib begitu. Jelas? Okey habis. Walidha lam nuhayyidha al-ghaliba ihtiyatan lil-ibadah. Lepas tu habis. Habis itu ah. Wa amma khabaru hamdat as-sabiq. Ni kita kena ingat hadis dulu. Sini baru nak hurah pula hadis dulu sebab kerana berkait dengan masalah ni. Sebab sebahagian daripada ulama, okey, kita kena dia syarah ni, hurah ni penting juga. Kalau kita hurah dengan cara hurah, dia hurah di banyak cara. Dan mungkin boleh faham belaka. Cuma ada hurah hak yang orang hak yang dengar tu dapat faham dengan mudah dan ada hak yang dapat faham dengan payah. Okay, boleh faham? Sebab itulah kita kena cari kaedah lagu mana cara nak hurau mudah orang faham. Hak tu atas anugerah yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi kepada seseorang. Berbeza daripada seorang kepada seorang yang lain. Baik. Kita kena usaha. Baik. Kata je, tengok. Sekarang ni, dulu kita ada hadis Hamdah. Maksud Hamdah ni adalah seorang sahabiat Rasulullah ataupun seorang sahabat Rasulullah yang mengalami darah istihadah. Maka dia pergi jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Tahidi fi ilmillah." Ingat tak dulu? Tengok. Belak 11 belum 12 13 14 15 6 mana? 7 lah sebelum. Kalau kita ada dah. Kita tu tak tahu. Mula-mula sekali. Hak pada wala hadda li aktsarihi. Atas pada wala hadda li aktsari. Dulu kita kata wa aqalluhu yawmun wa laylah wa aktsaruhu 15 bilayaliha. Lepas tu wa aqallu tuhrin bainal haidataini 15 wala hadda li aktsari. Dalam masalah sekurang-kurang suci di antara dua haid adalah 15 hari. Lepas tu dalam tu bawah tu sebelum wala hadda li aktsarihi wala tu kita baca matang tu. Jumpa tak tadi? Atas tu dia ada hadis Rasulullah khabar kepada Hamdah binti Jahsh, hadis riwayat Imam Abu Daud dalam kitab sunannya. Begitu juga diriwayat oleh Imam Tirmizi, Imam Ibnu Majah. Yang mana kata Rasulullah kepada Hamdah binti Jahsh, tahidi fi ilmillahi 6 ayyam atau 7 kama tahidun nisa'u wa yathurna miqat haidihinna wa tuhrihin. Hendaklah mu mengambil hukum haid dalam perhitungan yang Allah Subhanahu Wa Taala khabar kepadamu, Allah Taala bagi tahu kepadamu selama 6 hari ataupun 7 hari. Sebagaimana ramai perempuan mengalami haid dan perempuan suci. Itu adalah waktu haid mereka itu dan suci mereka itu. Okey, itu hadis Hamdah. Jadi dalam hadis ni ketika Hamdah berlaku darah istihadah, maka Rasulullah suruh dia mengambil haid sebanyak berapa hari? 6 hari ataupun 7 hari. Okey, boleh faham? Ketika Hamdah mengalami istihadah, Rasulullah suruh dia mengambil haid berapa hari? 6 hari atau 7 hari. Okey, boleh faham. Tiba-tiba di sini mengikut Al-Azhar, haid dia bukan 6 hari 7 hari, haid dia benda sehari semalam. Jadi pada zahirnya bercanggah dengan
hadis tersebut. Pada zahirnya, pandangan al-azhar ini bercanggah dengan zahir. Okey, kita nak kata hakikat, kita kata zahir hadis tersebut. Zahir hadis tersebut memerintahkan ataupun Rasulullah menyuruh Hamnah binti Jahash mengambil tempoh 6 atau 7 hari sebagai haid dia. Hak yang lain dihukumkan sebagai darah istihadah. Tiba-tiba pandangan al-azhar untuk perempuan al-mubtada'ah al-mumayyiz ghairul mumayyizah, haid dia adalah sehari semalam. Nampak? Jelas bercanggah dengan hadis. Baik. Sebab itulah muqabil al-azhar. Kan saat ni kan al-azhar kan. Pandangan muqabil al-azhar. Apa makna muqabil al-azhar? Pandangan lawan kepada qaul pandangan al-azhar mengatakan haid dia 6 ataupun 7 hari. Kenapakah muqabil al-azhar mengatakan haid 6-7 hari? Kerana berdasarkan kepada hadis Hamnah binti Jahsh. Okey, boleh faham? Sekarang ni, okey, tengok. Kita ada dua pandangan dalam masalah ni. Pandangan al-azhar, haid dia sehari semalam, suci dia adalah 29 hari, 29 malam. Okey, itu pandangan al-azhar. Manakala muqabil al-azhar, jelas tak? Muqabil al-azhar, haid dia adalah 6 ataupun 7 hari. 6 ataupun 7 hari. Suci dia adalah 23 ataupun 24 hari. Okey, boleh faham? Alasan, berarti boleh. Alasan pandangan al-azhar adalah sehari semalam tu adalah perkara yang diyakini. Apa hak yang selebih daripada sehari semalam adalah benda yang diragui. Faham? Kita tidak boleh menggugurkan kewajipan ibadat sembahyang, kewajipan ibadat puasa, melainkan darah tersebut adalah darah haid yang diyakini. Kerana kita ada kaedah benda al-yaqin la yazulu bisyam. Begitu juga tidak boleh kita, sekali lagi ya, tidak boleh kita menggugurkan kewajipan sembahyang melainkan darah yang keluar adalah haid yang diyakini ataupun ada dalil ataupun tanda yang jelas bahawa ia adalah haid. Okey, boleh faham? Sama ada diyakini haid ataupun ada tanda yang jelas. Tanda yang jelas sama ada tamyiz ataupun ada. Okey, itu tanda yang jelas. Okey, boleh faham? Manakala suci dia 29 hari jelas. Kerana melihat kepada kebiasaan daur adalah berlaku dalam tempoh 30 hari. Manakala muqabil al-azhar, dia kata haid dia 6 ataupun 7 hari. Kerana berdasarkan kepada hadis tersebut. Okey, boleh faham? Jadi seolah-olah qaul al-azhar, pandangan al-azhar tidak berdasarkan kepada hadis. Seolah-olah begitu. Okey, boleh faham? Tidak berdasarkan kepada hadis. Maksudnya tidak jadikan hadis tersebut sebagai sandaran. Okey. Jadi bagaimanakah qaul al-azhar menjawab tentang hadis tersebut? Supaya tidak bercanggah di antara pandangan dia dengan apa yang diucapkan dalam hadis. Boleh faham? Maka Khatib Asy-Syirmini cuba menjawab hadis tersebut. Wa amma khabaru Hamnatas sabiqu. Adapun hadis Hamnah, khabar makna hadis Hamnah. As-sabiqu yang lepas dah. Nampak tak hadis Hamnah yang lepas dah? Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud, Imam Tirmizi, Imam Ibn Majah. Yang mana Hamnah, sahabiat Rasulullah, pergi jumpa dengan Rasulullah kerana dia mengalami darah istihadah. Maka Rasulullah sebut kepada dia, tahidi fi ilmillahi sittata ayyamin aw sab'ah kama tahidun nisa'u wa yathurna miqata haidihinna wa tuhrihin. Baik. Fadhaka, maka demikian itu, zaka mubtada, likauniha khabar bagi zaka, jumlah tu jadi khabar bagi khabaru Hamnah. Hadis Hamnah yang lepas, maka demikian itu hadis Hamnah saat itu, likauniha kerana keadaan Hamnah kanat mu'tadatan 'ala ar-rajih. Dia adalah perempuan yang beradat mengikut pandangan yang rajih. Okey, apabila dia perempuan yang beradat mengikut pandangan yang rajih, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sungguh dia kembali kepada adat dia. Okey, boleh faham? Okey, boleh faham? Dah kenapa Rasul kata 6 ataupun 7 hari dah adat dah kan? Jelaslah. Wa makna dan maknanya adalah sittatun in i'tadatha aw sab'atun kadzalik. Rasul kata 6 ataupun 7 hari saat itu. 6 kalau sekiranya mu beradat 6. 7 kalau sekiranya mu beradat 7. Okey, itu maksud wa ma'naha sittatan in i'tadatha aw sab'atan kadzalik.
Kalau dia telah beradat 6, maka kembali kepada 6. Ataupun kalau dia beradat 7, kembali kepada 7. Jadi, pandangan yang rajih, bahawasanya Hamnah binti Jahash adalah mu'tadah. Okey, boleh faham? Hamnah binti Jahash mu'tadah. Kerana dia ketika ni, dia telah berkahwin. Dia telah ada suami. Maksudnya bukan umur dia, baru umur 12, 13, bukan. Ini pandangan yang rajih. Dia mu'tadah. Jelas. Jadi apabila dia mu'tadah, maka Rasul kata, tahidhi fi ilmillah, sittata ayamin au sab'ah. Maksudnya adalah mu kembali kepada adatmu. 6 hari kalau adatmu 6, 7 hari kalau adatmu 7. Maksudnya kembali kepada adat. Okey, jelas. Itu maksud dia. Baik. Satu. Ataupun, dia au ni, au boleh juga au. Kita guna au lisyak. Bukan au lisyak. Bukan. Nanti kita baca dulu. Au la'allaha atau barangkalinya. Okey, ini ihtimal yang kedua. Saat ini ihtimal yang pertama, mengikut kaul rajih, adalah dia saat itu mu'tadah. Ihtimal yang kedua, au la'allaha atau barangkalinya. Siapa barangkalinya kembali kepada Hamnah. Syakkat, syaknya. Hal adatuha sittah au sab'ah. Tapi ini bukan hak rajih. Tapi ihtimal yang kedua. Dia syak. Adat dia 6 ataupun 7. Maka faqal, maka berkatalah ia Rasulullah, sittatan idza lam tadhkuri adataki. Mu ambil 6 apabila mu tidak ingat adatmu. Au sab'ah idza zakarat annaha adatuki. Ataupun 7 jika zakarat ingat olehmu zakarti. Silap. Mula. Sittatan illam tadhkuri adataki. 6 kalau mu tidak ingat adatmu. Au sab'atan atau 7 zakarti annaha adatuki. Ataupun 7 kalau mu ingat bahawasanya 7 tu adatmu. Berarti model. Ni ihtimal yang kedua. Ihtimal yang kedua dia ni syok. Okey, dia mu'tadah tu jelas dia mu'tadah. Okey, boleh faham? Mu'tadah tu jelas. Dia adalah perempuan yang mu'tadah mengikut kaul rajih. Dan kenapa Rasul kata 6 atau 7? Dah mu'tadah jelas. Kembali kepada adat dia. Maksud 6 atau 7. Kalau adatmu 6, ambil 6. Kalau adatmu 7, ambil 7. Okey, boleh faham? Satu. Yang kedua, dia saat itu mu'tadah. Okey, jelaslah dia mu'tadah. Cuma, baik. Dia syok adat dia 6 ke 7. Okey, boleh faham? Ini ihtimal yang kedua. Ihtimal yang kedua, yang lahir menjadi ataupun cabang daripada dia mu'tadah. Okey, apabila dia mu'tadah, mungkin 6, mungkin 7. Faham? Kalau dia 6, ambil 6. Kalau 7, ambil 7. Okey, kalau dia syok 6 ke 7, maka 6 illam tadhkuri adataki. Kalau mudah ingat adatmu. Kalau mudah ingat adatmu, ambil 6. Okey, adat dia antara 6 dengan 7. Kalau mudah ingat adatmu, ambil 6. Kerana 6 ni diyakini. Betul tak 6 yang diyakini? Sebab dia sikit. Betul tak gitu? Hari yang ketujuh tu mungkin, mungkin hit lagi, mungkin tidak. Maka ambil hak yang diyakini. Kamu dah ingat adatmu apa? Adatmu antara 6 dengan 7, ambil hak sikit. Sebab sikit adalah yang diyakini. Baik. Ataupun 7, jika mu ingat bahawasanya 7 tu adatmu. Okey, boleh faham? Kalau mu ingat 7 adatmu, ambil 7. Kalau mu dah ingat adatmu, ambil 6. Okey, boleh faham. Itu maksud sittata ayam au sab'ah. Au ataupun la'alla 'adatuha kanat mukhtalifatan fihima. Dia memang beradat, tapi adat dia ni barangkali adatnya la'alla 'adataha. Adata isim bagi la'alla. La'alla saudara bagi inna. Au la'alla 'adataha ataupun barangkali adatnya, adat bagi Hamnah kanat adalah ia adatnya mukhtalifatan fihima. Benar. Sering berselisih pada keduanya. Maksudnya kadang-kadang 6, kadang-kadang 7, kadang-kadang 6, kadang-kadang 7. Okey, boleh faham? Faqal sittatan fi syahri sanah wa sab'atan fi syahri sab'ah. 6 pada bulan yang fi syahri as-sittah ke? Sittah kan? Betul tak? Sittah ke sanah? Oh, silap. Ana sanah bukan sittah. Sebab belakang tu dia kata sab'ah. Sittatan fi syahri sittah wa sab'atan fi syahri sab'ah.
6 hari pada bulan 6, 7 pada bulan 7. Sebab adat dia kan berbeza. Okey, boleh faham? Kalau benda 6 hari pada bulan 6, 7 pada bulan 7. Maksud dia 6 bulan 6. Bukan bulan 6, bulan 7, bulan 8 gitu, bukan. Okey, kalau misalnya ni jatuh pada bulan yang 6 hari, maka kira 6 hari. Kalau ni jatuh pada bulan 7 hari, maka dia kira 7 hari. Okey, boleh faham? Ni bukan bulan 6, bulan 7, bulan 8, bukan gitu. Kalau ni jatuh pada bulan 6 hari, maka kira 6 hari. Ni kalau jatuh bulan 7 hari, kira benda 7 hari. Jelas tak? Tengok jatuh bulan berapa Okey, habis. Jelas. Jadi pendek kata, pandangan mu'tamad dalam mazhab Imam Syafi'i yang mengatakan bahawasanya haid dia sehari semalam tidak sedikit pun bercanggah dengan hadis tersebut. Tidak bercanggah sebenarnya. Sebab hadis tu bukan permasalahan ni. Okey, boleh faham? Jadi seolah-olah kalau kita ambil hadis tu, seolah-olah beginilah pandangan mu'tamad ke apa. Kalau mu ambil hadis tu, meletakkan kepada masalah ni, jadi mung telah menjadikan ataupun mung telah meletakkan hadis fi ghairi mahallih, pada bukan tempat dia. Okey, boleh faham? Mung telah letakkan hadis bukan pada tempat dia. Tak kena. Kita nak meletakkan hukum sesuai ataupun kita nak menjadikan hadis ataupun Al-Quran sebagai sandaran kepada satu hukum, kita kena letak biar betul kena tempat dia. Hak ni memang hadis ni memang betul untuk hukum ni. Hadis ni memang betul untuk hukum ni. Boleh. Tapi tiba-tiba kita ambil hadis ni, kita letak kepada suatu tempat yang tidak berkait dengan hadis tersebut, maka dipanggil benda kita telah letakkan hadis pada bukan tempat dia. Al-istidlal fi ghairi mahalli. Okey, boleh faham? Kita telah berdalil bukan pada tempatnya. Hak tu tak kena. Okey, boleh faham? Jelas tak? Jadi seolah-olah Khatib Asy-Syirbini cuba menjawab pandangan yang kedua. Jadi pandangan yang kedua tak kena. Sebab sekarang ni kita bukan bincang mu'tadah, kita bincang mubtadaah. Sedangkan Hamnah binti Jahsh ketika itu adalah mu'tadah. Okey, boleh faham? Jadi kalau ambil hadis tu dijadikan sandaran untuk masalah ni, maka kita seolah-olah menggunakan hadis bukan pada tempat dia. Tak kena. Okey, jelas Wathani. Okey, wathani dan wal qaulu tsani, pandangan yang kedua. Pandangan yang kedua ni adalah muqabil bagi al-azhar. Itu pandangan yang kedua adalah muqabil al-azhar. Tahidu ghalibal haidhi sittatan aw sab'atan. Haidlah dia kembali kepada al-mustahadah al-mubtada'ah ghairul mubayyizah ghalibal haid. Kebiasaan haid. Sittatan aw sab'ah. 6 ataupun 7. Okey, jelas tak? Lepas tu wa baqiyatus syahri tuhurun. Dan baki daripada bulan itu adalah suci. Kalau haid dia 6 ataupun haid dia 7, baki dia berapa hari? 23 ataupun 24. 23 dan 24 hukum dia adalah suci. Jelas. Jelas tak? Itu mengikut qaul yang kedua. Okey, habis itu. Hak ni nak hurah ibarat pula ni. Ni penting juga ni. Nak hurah ibarat. Benda fidi lina il aziz. Dia kata alhamdulillah faham ustaz. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus salihat. Baik. Katanya okey, hak ni dia nak bahas ibarat pula tapi dalam perbahasan ibarat ni ada benda-benda yang penting juga yang boleh kita faham. Okey, berhenti situ. Lepas tu hak ni kita masuk perbahasan baru. Wa innama nassal musannifu ala anna tuhraha ma dhakarahu lidaf'i tawahhumi annahu aqallu tuhri aw ghalibuh. Dan sesungguhnya telah mennas oleh musannif. Apa dia mennas? Sebut secara jelas. Musannif nas ala anna tuhraha, bahawasanya suci je. Suci perempuan tersebut ma dzakarahu, barang hak yang musannif sebut. Suci perempuan tu apa hak yang musannif sebut tu lah. Mudah ayat dia kan. Kalau tak faham tu jadi pening tu. Jadi musannif nas, suci dia adalah ma dzakarahu, apa hak yang musannif sebut. Benda musannif sebut apa lagi? Suci dia.
29. Tu ma dzakarahu wa huwa ma dzakarahu 29. 29 hari. Tu ma dzakarahu. Sebab benda musannaf sebut secara jelas bahawa suci dia adalah 29 hari. Okey, boleh faham? Berapa musannaf sebut secara jelas suci dia sebanyak berapa hari? 29 hari. Sedangkan boleh tak musannaf katakan wa tuhruha baqiyatus syahr? Boleh tak? Kan dikatakan wa baqiyatus syahr tuhurun. Sebelum tu kan. Musannaf tak guna perkataan tu. Musannaf kata hik dia sehari semalam. Lepas tu musannaf kata suci dia adalah baqiyatus syahr. Berbaki daripada bulan tersebut. Musannaf tak sebut gitu. Musannaf sebut lagu mana? 29 hari. Jadi bermakna daur dia berapa hari? 30. Sebab kalau kata hik dia sehari semalam, baqiyatus syahr adalah tuhur, jadi boleh difahami daur dia 29 hari dan boleh difahami daur dia 30. Sebab bulan Islam 29 dan 30. Jelas tak? Jelas tak? Jelas Okey, boleh faham? Sebab benda musannaf benda sebut secara nyata suci dia 29 hari lidaf'i, untuk menolak. Untuk menolak tawahhumi annahu aqallu tuhur. Benda tanggapan yang salah. Untuk menolak berlaku tanggapan yang salah. Tu dipanggil tawahum. Tawahum ni berlaku tanggapan yang salah. Waham. Annahu bahawasanya, sucinya, anna tuhraha aqallu tuhur. Sekurang-kurang suci. Satu, au ghalibuhu, ataupun kebiasaan suci. Okey, yang kita buat contoh saat ni tu 29 dengan 28 kan. Tu satu benda tawahum, tanggapan yang salah. Dan mungkin tanggapan yang salah sekurang-kurang sucinya berapa hari? 15 hari. Takut difahami untuk menolak bahawasanya berlaku tanggapan yang salah, untuk menolak daripada berlaku tanggapan yang salah, suci dia sekurang-kurang suci. Berapa sekurang-kurang suci? 15 hari. Jadi daur dia adalah 16 hari. Betul tak gitu? Ataupun ghalibnya, ghalib suci. Ghalib suci berapa hari? 23 ataupun 24. Untuk menolak berlaku kesilapan dalam tanggapan begitu. Okey, satu. Boleh faham. Lepas tu dia kena kabur jelas lah. Dia apabila suatu ibarat kita mungkin orang tersilap memahami, mungkin boleh difahami ke sana, boleh difahami ke sini. Sedangkan benda ni benda yang penting, maka kita kena guna ibarat yang jelas. Okey, boleh faham. Jadi untuk menolak daripada berlaku kesilapan di dalam memahami permasalahan ini, maka musannaf sebut secara jelas sucinya adalah 29 hari. Okey, boleh faham. Jelas Satu. Wa annahu yalzamuha al-ihtiyatu fi ma 'ada aqall al-hayd ila aktharihi kama qila bi kullin minhuma. Wa annahu wa annahu ataf pada annahu aqallu tuhur. Jadi musannaf jelas sebut secara jelas suci dia 29 hari. Kerana nak menolak tersilap berlaku kesilapan ataupun tersilap tanggapan, annahu bahawasanya yalzamu hal ihtiyatu, wajib perempuan saat itu mengambil langkah ihtiyat fi ma ada aqall al haid, pada barang yang selain daripada sekurang-kurang haid, ila aktsarihi, hingga kepada sebanyak-banyak haid. Pada barang yang selain daripada sekurang-kurang haid. Okey, sekurang-kurang haid sehari semalam. Selain daripada sekurang-kurang haid, iaitu hari yang kedua. Hingga kepada sebanyak-banyak haid. Daripada hari yang kedua hingga kepada hari yang ke-15. Okey, boleh faham? Faham tak lagi? Faham tak lagi? Faham? Dah tidur. Faham tak? Benda selain daripada sekurang-kurang haid hingga kepada sebanyak-banyak haid. Ayat tu dulu. Faham dah? Sekurang-kurang haid sehari semalam. Selain daripada sehari semalam hingga sebanyak-banyak haid, bermakna hari yang kedua hingga hari yang ke-15. Okey, boleh faham? Jadi, kan? Untuk menolak tawahum bahawasanya wajib perempuan saat itu mengambil langkah ihtiyat. Langkah berhati-hati. Maksud dia, sembahyang wajib. Puasa wajib. Lepas tu dia tidak boleh bersetubuh.
Okey, boleh faham? Lepas tu nanti kalau dia semayang, apabila dia semayang, maka semayang dia saat itu kena tengok. Hak yang betul-betul diyakini suci baru sah. Hak yang tidak diyakini suci wajib kena qada balik. Nanti kita akan bincang lepas daripada ni. Okey, boleh faham? Hak yang diyakini suci, maka kira sah. Hak yang tidak diyakini suci, hak yang disemayang, hak dalam tempoh tersebut, maka kena qada balik. Itu mengambil langkah ihtiyat. Okey, boleh faham? Gini, kita hurau dulu. Musannaf katakan watuhuraha dan sucinya 29 hari. Jadi bermakna hari yang kedua hingga hari yang ke 30 suci. Okey, boleh faham? Boleh faham tak? Dia tidak sama dengan perempuan mutahayyirah. Akan datang kita akan bincang perempuan mutahayyirah. Perempuan mutahayyirah dia kena sembahyang pada setiap waktu. Dia kena sembahyang pada setiap waktu. Okey. Lepas tu dia kena puasa sebulan Ramadan. Hak yang dipuasa sebulan saat itu, hak yang diyakini sah hanya 14 hari saja. Kalau sebulan tu 30 hari. Manakala 16 hari lagi tu mungkin sah, mungkin tidak. Maka kena qada balik selama 16 hari. Okey, boleh faham? Hak ni tak, bukan sama gitu. Hak masalah hak yang kita kata puasa sebulan, 14 hari diyakini sah, 16 hari. Hak tu kita akan bincang lepas daripada ni. Lepas daripada ni dia akan bincang panjang lebar masalah ni. Cuma kita nak khabar masalah ni tidak sama dengan masalah tu. Musannaf kata sucinya, berarti mana? Sucinya berapa hari? 29 hari. Okey, sucinya 29 hari. Jadi bermakna hari kedua diyakini suci. Diyakini suci pula silap. Hari yang kedua tu dihukumkan suci. Okey, boleh faham? Bukan diyakini suci. Dihukumkan suci. Hari kedua tu dihukumkan suci. Okey, boleh faham? Jadi, untuk hari kedua, hari ketiga, hari keempat, dia tidak perlu mengambil langkah ihtiyat. Jadi, untuk menolak daripada berlaku kesilapan dalam tanggapan, takut-takut diperintahkan kepada perempuan mengambil langkah ihtiyat, maka musannaf sebut secara jelas. 29 hari tu suci. Okey, boleh faham. 29 hari tu suci. Jadi sekarang ni, kalau kita tengok dah, kalau kita buat contoh lebih mudah nak faham, hari pertama keluar darah, okey, dia tidak semayang, kedua tak semayang. Sampai hari 14, 15, dia tak semayang. Okey, boleh faham? Tiba-tiba hari yang ke-16 masih lagi ada darah, maka kalau sifat sama start daripada hari yang pertama sampai hari yang ke-16, maka ketika tu perempuan pada hari ke-16 wajib dia kena mandi, wajib dia kena semayang, pada bulan Ramadan wajib dia kena puasa. Hari yang dia puasa pada hari yang ke-16 dikirakan sah. Kerana tempoh tersebut adalah tempoh suci. Hari ke-17 yang dipuasa sah. Sebab tempoh tersebut adalah tempoh suci. Dihukumkan suci. 17, 18, 19. Dia berbeza dengan perempuan mutahayyirah. Perempuan mutahayyirah dia kena puasa semua setiap hari. Okey, boleh faham? Tetapi oleh kerana ketika hari yang dipuasa ada kemungkinan haid, ada kemungkinan suci, maka puasa dia yang dikirakan sah dalam sebulan, kalau berlaku begitu, hanyalah hak dia diyakini 14 hari. Kerana hak 16 hari lagi tu mungkin haid. Sebab sepanjang-panjang berlaku haid adalah dalam tempoh 16 hari. 15 malam, ia mungkin berlaku dalam tempoh 16 hari. Faham tak? Tak berniat? Tak berat tau? Okey, tak berat tak apa. Okey. Jadi sebab itulah dia kata mana? Dia kata watuhruha. Nak menolak tu silap tanggapan tu. Kama qila bi kulli minhuma, sebagaimana dikatakan. Maksudnya ada pandangan ulama menyebut bi kulli minhuma dengan setiap daripada keduanya. Setiap daripada kedua tu ada pandangan sebenarnya. Di sana ada pandangan yang mengatakan haid dia sehari semalam, lepas tu suci dia adalah 15 hari sahaja. Maksudnya kitaran haid adalah dalam tempoh 16 hari. Itu maksud kama qila bi kulli minhuma. Begitu juga di sana ada pandangan ulama yang mengatakan bahawasanya hari ke-16 tu dia kena mengambil langkah ihtiyat. Maksudnya benda wajib kepada dia mengambil langkah ihtiyat. Jadi tak boleh suami dia bersetubuh dengan dia. Faham? Tak boleh suami dia bersetubuh dengan dia. Tapi kalau kita hukum suci bermakna jelas itu adalah darah istihadah, maka suami boleh tak bersetubuh dengan dia? Suami boleh bersetubuh dengan dia. Maksudnya kedua pandangan hak yang benda hak yang diperkatakan oleh Khatib Asy-Syirbini sebenarnya disebut oleh sebahagian daripada ulama. Maka untuk menolak pandangan tersebut, untuk menutup ruang takut difahami daripada perkataan Imam Nawawi
seolah-olah Imam Nawawi cenderung kepada pandangan tersebut, maka Imam Nawawi jelas menyebut bahawasanya waturuha tis'un wa ishrun. Okey, jelas ha? Itu kama qila bi kulli minhuma. Okey, Abi. Wa innama lam yaqul waturuha baqiyatus syahr. Sesungguhnya tidak berkatalah ia, kembali kepada Imam Nawawi, waturuha baqiyatus syahr. Imam Nawawi tak kata gitu. Tadi kita buat contoh dah kat ni kan? Ingat tak tadi kita kata ni tuhruha baqiyatus syahr. Sucinya adalah berbaki daripada bulan tersebut. Apa Imam Nawawi tak kata gini? Sebab kalau kata gini mungkin akan berlaku kesilapan. Sebab dalam bulan Islam mungkin sebulan saat itu 30, mungkin 29. Kalau bulan tu 29, dia datang mula keluar darah adalah hari yang pertama daripada bulan tersebut. Jadi bermakna daur dia hanya berlaku dalam tempoh 29 hari. Sedangkan hak yang sebenarnya pandangan mu'tamad adalah dalam tempoh 30 hari. Okey, boleh faham? Sebab itulah dia kata wa innama lam yaqul, sesungguhnya tidak berkatalah ia al-musannif, yakni Imam Nawawi, wa turuha baqiyatus syahr, sucinya adalah berbaki bulan daripada bulan itu. Sebab dia li'anna syahra, kerana sesungguhnya sebulan qad yakunu naqisah, terkadang adalah ia asy-syahr naqisah, kurang. Kurang maksud apa hari? 29. Bukan 28 bulan bulan Februari. Dia bulan ni kadang-kadang bulan naqis, kadang-kadang bulan kamil. Kalau kata asy-syahr kamil adalah 30. Kalau kata asy-syahr naqis adalah 29. Okey, boleh faham? Jadi oleh kerana bulan tu kadang-kadang ada juga kurang, maka kalau guna perkataan baqiyatus syahr, maka tidak sampai maksud. Boleh faham tak? Tidak sampai benda? Tidak sampai maksud. Sebab maksudnya nak khabar 29 hari suci dia. Sebab daur dia adalah 30 hari. Jadi untuk sampai maksudnya adalah kena sebut waturuha tis'un wa ishrun. Jelas tak? Sebab itulah fanassa 'ala al-murad. Maka nas menyebut secara jelas ia Imam Nawawi 'ala al-murad di atas maksud. Dia khabar secara jelas maksud dia lagu mana. Okey, habis. Benda hak yang kata tak faham tu. Dr. Syamsiah kata ada benda hak yang tak faham. Okey, tulis semula hak yang tak faham tu, tulis semula, nanti kita akan cuba huraikan lagi ya. Okey. Katanya idza alimta dzalika fa qawluhu wa tuhruha 29 yahtamilu 'aud al-adhhari ilaihi aidan. Ni payah lagi ni. Dia katakan ni. Idza alimta dzalika, apabila mu tahu dah perkara tersebut. Mu tahu dah perkara tersebut yang daripada penjelasan yang dibuat oleh Khatib Asy-Syirbini. Nanti kita buat kesimpulan daripada apa yang ingin disampaikan oleh Khatib Asy-Syirbini. Katanya apabila mu tahu demikian itu, maka faqauluhu, maka perkataan musannaf wa tuhruha 29, sucinya adalah 29 hari, yahtamilu, boleh ihtimal, ada kemungkinan audal adhhari ilaihi aidan, kembali al-adhhar kepadanya juga. Jadi dua pandangan al-adhhar di situ. Boleh jadi begitu. Dua pandangan al-adhhar di situ. Yang pertama benda, fal adhharu anna haidhaha yaumun wa lailah. Pandangan al-adhhar, haid dia adalah sehari semalam. Okey, boleh? Nampak? Lepas tu wa tuhraha 29, dan benda, pandangan al-adhhar sucinya adalah 29 hari. Jelas tak? Jadi ada berapa pandangan al-adhhar di situ? Dua. Faham? Pandangan al-adhhar yang pertama adalah haidnya sehari semalam. Pandangan al-adhhar yang kedua adalah sucinya 29 hari. Ada tak kemungkinan begitu? Ada kemungkinan begitu. Baik. Jadi ay al-adhharu anna haidhaha al-aqal lal-ghalib. Wal-adhharu aidan anna tuhraha 29 lal-ghalib. Okey, tu ini nak tafsir perkataan yahtamilu 'aud al-adhhar ilaihi aidan. Ay al-adhhar, pandangan al-adhhar anna haidhaha al-aqal. Haid ini adalah hak yang paling kurang, sehari semalam. Nampak betul dah kan? Lepas tu lal-ghalib, bukan hak yang ghalib. Ghalib ni benda 6 7 hari, bukan begitu. Itu pandangan al-adhhar. Muqabil al-adhhar 6 dengan 7. Lepas tu wal-adhhar aidan, dan pandangan al-adhhar aidan anna tuhraha, sucinya 29 hari lal ghalib, bukan ghalib suci. Ghalib suci 23 ataupun 24. Faham tak lagi?
Wahina idzin, dan pada ketika itu fayuqra'u wa tuhraha bin nasbi, maka dibaca dengan wa tuhraha dengan nasab. Sebab mana dibaca dengan nasab? Sebab wa tuhraha ataf pada haidhaha. Okey, boleh faham? Ataf pada mana? Haidhaha. Sebab kalau kita baca wa tuhruha, jadi bermakna jumlah tu adalah jumlah istinafiyah, jumlah mula semula. Dia tidak berkait dengan pandangan ataupun perkataan ibarat fal azharu anna haidhaha yaumun wa lailah. Tak ini. Nanti ana huraikan sekali lagi ya, kita baca dulu ah. Lepas tu wa yahtamilu annahu mufarra'un 'ala al-qawl al-awwal fayuqra'u bir-raf'i, dan diihtimal bahawasanya perkataan tuhruha tis'un wa 'ishrun mufarra'un adalah cabang 'ala al-qawl al-awwal, di atas pandangan yang pertama. Jadi apabila mengikut qaul al-azhar haid dia sehari semalam, maka dia akan menatijahkan, itu makna cabang. Dia akan menatijahkan tuhur dia adalah 29 hari. Walaupun qaul al-azhar saat itu tidak sebut tuhur dia 29 hari. Tapi bila dia sebut bahawasanya haid dia sehari semalam, maka mestilah 29 hari suci. Maka ketika tu fayuqra'u bir-raf'i, maka dibaca dengan rafa'. Okey. Sampai situ sampai situ. Okey, kita buat kesimpulan daripada apa yang ingin disampaikan oleh Khatib Asy-Syirbini. Daripada perkataan Imam Nawawi kata wa tuhruha tis'un wa 'ishrun. Jadi sekarang ni Imam Nawawi kata haid dia sehari semalam, sucinya 29 hari. Kenapa kau Imam Nawawi sebut sucinya 29 hari? Sebab apa sebut secara jelas, secara nas disebut suci 29 hari? Kerana nak menolak pandangan yang mengatakan suci 15 hari, ambil sekurang-kurang suci, ataupun ambil kebiasaan suci 23 ataupun 24. Okay, boleh faham? Sebab tu dia guna perkataan dia suci 29 hari. Jelas tak? Satu. Faham dah tu? Sekali lagi ya. Dikata wa innama nassal musannifu ala anna tuhraha ma dzakarahu li daf'i tawahhumi annahu aqallu tuhur aw ghalibuh. Okey. Jadi apabila Imam Nawawi kata sucinya 29 hari, sebab di sana ada pandangan yang mengatakan sucinya hanya 15 hari kerana mengambil sekurang-kurang suci, ataupun sucinya 23 atau 24 hari ambil ghalib suci. Maka Imam Nawawi menjelaskan bahawasanya sucinya 29 hari kerana nak menolak pandangan tersebut. Okey, boleh faham? Nak menolak pandangan tersebut. Okey, jelas? Satu. Yang kedua, apabila Imam Nawawi kata sucinya 29 hari, kita yang nak ambil wa annahu yalzamu hal ihtiyatu fi ma ada aqall al-hayd ila aktsari kama qila bi kulli minhuma. Jadi kalau kita kata Imam Nawawi kata sucinya 29 hari, maka dia dapat menolak berlaku tanggapan wajib perempuan saat itu kena mengambil langkah ihtiyat pada bilangan selepas daripada sehari semalam hingga kepada hari yang ke-15. Kena mengambil langkah ihtiyat. Okey, langkah ihtiyat begini. Sebab dia kata, tadi kita buat contoh hari yang ke-16. Itu silap contoh kita. Sebab dia kata start daripada hari yang ke-2 hingga pada hari yang ke-15. Okey, katakanlah ni berlaku pada bulan Ramadan. Kita buat contoh begitu. Berlaku pada bulan Ramadan. Jadi apabila keluar hari yang pertama, dia tidak puasa. Memang haid. Hari kedua tidak puasa. Hari ketiga tidak puasa. Hari keempat tidak puasa. Hari kelima tidak puasa. Hari ke-6 tidak puasa. Hari ke-7 tidak puasa. Sebagai contoh kan. Sampai ke hari yang ke-15 tidak puasa. Jelas. Lepas tu hari ke-16, jadi apabila masuk pada hari yang ke-16 bermakna nyata dia mempunyai darah istihadah, maka dia mandi, maka di situ baru dia bermula puasa. Jadi wajib dia kena qada balik start daripada hari yang ke-2 hingga hari yang ke-15. Okey, boleh faham? Baik. Dia mengambil langkah ihtiyat. Apa maksud mengambil langkah ihtiyat di sini?
kama qila bikulli minhuma, mengambil langkah ihtiyat. Dia mengambil langkah ihtiyat oleh kerana melihat kepada, perhati molek, oleh kerana melihat kepada sebanyak-banyak haid 15 hari. Okey, boleh faham? Sebanyak-banyak haid 15 hari. Maka daripada hari yang kedua, sebab hari pertama jelas dah kita hukum haid. Hari kedua hingga hari yang ke-15 ada kemungkinan haid, ada kemungkinan tidak. Okey, boleh faham? Jadi apabila ada kemungkinan haid, ada kemungkinan tidak. Sebab melihat kepada sebanyak-banyak haid 15 hari. Hari yang kedua hingga hari yang ke-15 ada kemungkinan haid, ada kemungkinan tidak. Jadi dia sama tak dengan perempuan mutahayyirah? Sama dengan perempuan mutahayyirah. Sebab perempuan mutahayyirah setiap hari ada kemungkinan haid, ada kemungkinan tidak. Okey, boleh faham? Maka dia kena mengambil langkah ihtiyat sama dengan perempuan mutahayyirah daripada hari yang kedua hingga hari yang ke-15 kerana ada kemungkinan haid, ada kemungkinan tidak pada tempoh tersebut. Jelas tak? Jelas? Itu ada pandangan. Maka apabila Imam Nawawi kata sucinya 29 hari, jadi masalah ni dia tidak perlu mengambil langkah ihtiyat start daripada hari yang kedua hingga hari yang ke-15 sebagaimana ada pandangan yang mengatakan begitu. Ada yang mengatakan begitu. Jelas? Okey, 2. Yang ketiga, kenapa kau Imam Nawawi tidak kata wa tuhruha baqiyatus syahr? Sucinya baki daripada bulan tersebut, dan Imam Nawawi memilih ibarat 29 hari adalah suci. Sucinya ada 29 hari. Sebab dia? Sebab sebulan dalam bulan Islam kadang-kadang ada kurang. Okey, boleh faham? Kadang-kadang ada kurang, iaitu ada 29 hari. Jadi kalau kata baqiyatus syahr, takut kalau bulan tu 29 hari, jadi bermakna diletakkan suci hanya 28 hari saja sebab sehari semalam haid. Faham? Sedangkan apa yang ingin disampaikan oleh Imam Nawawi adalah benda suci je 29 hari. Maka Imam Nawawi jelas menyebut suci 29 hari untuk terus kepada apa yang ingin disampaikan oleh Imam Nawawi. Okey, boleh faham. Jelas dah? Okey, habis. Selesai situ ah. Lepas tu lagi. Last sekali. Sekarang ni kalau kita baca molek fal azharu anna haidhaha yaumun wa lailah wa tuhraha, boleh baca wa tuhruha. Boleh baca dua. 29. Kalau baca wa tuhraha ataf pada haidhaha. Ataf dengan waw li mutlaqil jam'i. Maka apabila ataf dengan waw li mutlaqil jam'i, seolah-olah al-azhar dua masalah di sini. Okey, Zul kata bukankah dia baru tahu istihadah hari ke-15? Maka tidak mampulah dia melakukan ihtiyat pada hari ke-12, hari yang kedua hingga 15. Okey, gini Zul. Dia mengambil langkah ihtiyat, perhati molek Yang pertama mungkin pada bulan yang kedua. Zul faham tak? Mungkin pada bulan yang kedua. Maksudnya kan kita rang dia, haid dia sehari semalam. Lepas tu suci dia 29 hari. Atas satu pandangan, hari yang kedua mengambil langkah ihtiyat. Okey, boleh faham? Jadi untuk bulan pertama nak mengambil langkah ihtiyat lagu mana? Lepas daripada 15 hari baru dia tahu. Jelas? Tapi kan bulan yang kedua, haid dia sehari semalam, 29 hari suci. Faham? Jadi atas satu pandangan, hari yang kedua kena mengambil langkah ihtiyat. Okey, boleh faham tak Zul? Okey, habis. Faham Okey, selagi. Dah habis nak urau pasal ni. Jadi pengarang kita kata qaul al-azhar haid dia sehari semalam. Sucinya 29 hari. Haid dia sehari semalam, suci je 29 hari. Musannif Musannif kata wa tuhraha 29. Perkataan wa tuhraha ataf pada haidhaha. Ataf dengan waw li mutlaqil jam'i. Maksudnya di bawah qaul al-azhar saat ni tu dua benda. Yang pertama haidnya sehari semalam, sucinya 29 hari. Kedua-dua adalah pandangan al-azhar. Okey, boleh faham? Satu. Namun pandangan yang dan kemungkinan yang kedua adalah wa tuhraha 29, dia bukanlah qaul al-azhar. Cuma dia hanyalah tafri' daripada qaul al-azhar. Ketika qaul al-azhar kata haid dia sehari semalam,
Maka tafriq dia melihat kepada mana? Ghalib daur 30 hari, jadi bermakna sucinya 29 hari. Okey, kalau kita mengatakan mana? Sucinya 29 hari termasuk dalam qaul al-azhar, maka kita kena baca wa tuhraha, ataf pada haidhaha. Faham? Tapi kalau kita kata wa tuhraha 29 ni, dia termasuk dalam tafriq daripada hik dia sehari semalam, bukan termasuk dalam qaul azhar, maka kita kena baca wa tuhruha. Waw istinafiyah mula semula, tuhru mubtada, tis'un adalah khabar. Jumlah tu dipanggil jumlah istinafiyah. Dia tidak berkait dengan kalam sebelum daripadanya. Hak ni hanya cabang saja, tafriq daripada apa hak yang disebut sebelum daripadanya sahaja. Okey, boleh faham? Jadi pendek kata boleh baca dua. Wa tuhraha, boleh baca wa tuhruha. Jelas tak? Faham tak maksud hak yang ingin disampaikan oleh Khatib Asy-Syirbi ni? Okey, habis. Qala al-Wali al-Iraqi, telah berkata oleh Waliyuddin al-Iraqi, seorang ulama besar juga dalam mazhab Imam Syafi'i, wal awwalu aqrabu ila ibaratil muharrar. Hak yang pertama. Mana hak yang pertama? Baca dengan wa tuhraha. Baca dengan wa tuhraha. Maksudnya dia di bawah qaul al-azhar. Hak tu aqrab, hak lebih dekat ila ibaratil muharrar, kepada ibarat kitab muharrar. Jadi kalau kita tengok kepada ibarat kitab muharrar, seolah-olah hak lebih dekat daripada ibarat kitab muharrar, al-azhar di sini adalah kedua-duanya sekali, bukan satu je. Hak ni hanya nak bahas ibarat sahaja. Okey, boleh faham? Intaha ni maksudnya habis dah perkataan Waliyuddin al-Iraqi. Intaha qawlu Waliyuddin al-Iraqi. Naam. In tara'a laha fi athna'i ad-dami tamyizun 'adat ilayhi naskhan lima madha bit-tamyiz. Okey, hak ni kita kena berhenti hari ni, kita berhenti sini dulu. Esok insya-Allah kita sambung semula. Kita berhenti sini dulu untuk hari ni. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.